Kalau macam kalau nak makan yang kompleks karbohidrat, kompleks lah. Kalau simple karbohidrat dia senang cerna kan. Ada kompleks atau kau pilih makanan yang low GI lah. Low glycemic index. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang sekali lagi ke satu lagi segmen Sembang Kencang 100 Knots. Hari ini kita berpeluang untuk membuat sesi sembang kencang di suatu tempat yang tidak boleh diberitahu di mana. Lokasinya lokasi di studio rahsia lah kita cakap, studio rahsia lah kita dia. Studio underground over the ground. Okay, bersama saya Captain Yas dan Cap. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan berjalan jauh untuk kita hanya sembang kencang 100 knot. Maknanya ada lagi seorang lagi ya. Bukan kita bertiga je hari ni. Seorang lagi. Betul lah. Admin X sebagai penjaga belakang tabir. Admin X, tunjukkan muka anda. Itu je. Itu Admin X yang dikenali. Dia banyak melakukan persiapan teknikal di studio yang agak megah ni sebenarnya. Di belakang ada gambar cantik semua dan semua lampu-lampuan, lighting disediakan tanpa Admin X. Tanpa Admin X. Macam mana? Betul. Inilah Admin X, terima kasih ya dapat meluangkan masa juga pada malam ni. Jadi topik kita yang akan sentuh pada hari ini adalah tentang topik pendek je sebenarnya, puasa. Seperti yang kita tahu dalam masa beberapa hari saja lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jika panjang umur, alhamdulillah kita berpeluang untuk berpuasa sekali lagi. Dan kita di Jom Take Off akan membincangkan sedikit tentang tajuk puasa. Dan seperti biasa kita sebagai juruterbang kita akan membincangkan dalam skop juruterbang lah. Jadi jangkaan biasa, jangkaan jadual penerbangan sebagainya. Jadi saya boleh mulakanlah. Kalau jangkaan biasa kita puasa tak puasa, kita tengok macam mana jadual penerbangan macam mana. Katanya mula-mula korang berapa tahun dah mengalami situasi bulan puasa kena terbang. Ingat tak? Boleh kira tak? Tak boleh kira dengan jari. Bulan puasa kena terbang. Macam biasa, as usual. Aku macam masa dekat company sebelum Saudi, Malaysia dulu, company korang dulu. Masa tu memang aku ingat banyak bukan ponteng lah, banyak tak puasa, ponteng lah kan, banyak tak puasa lah jam kerja. Sebab masa tu flight banyak pergi yang 12 hours flight, 13 hours. So pada aku tak macam pergi London kan. So panjang sangat lah. Aku pun kita ada rukhsah yang tak payah puasa kan. So aku memilih tak banyak-banyak lah kena ganti balik. Tapi masa aku kat Saudi tak macam tu. Kat Saudi banyak flight aku siang. Banyak siang yang puasa kira tempoh yang aku boleh tahan lah. Macam tu lah. Kalau masa dekat kerja company lama dulu, dia memang flight semua flight yang long haul. So aku tak puasa. Dan juga even kalau masa buat yang short haul, banyak flight aku tu macam memenatkan sepanjang hari tu kan. Jadi aku macam memilih tak berpuasa. Aku sengaja memilih tak berpuasa. Tapi aku tahu Yes memang kau memang tak tinggal puasa selalu kan. Kau memang puasa full kan. Tak juga, ada yang tak berpuasa juga. Bergantung. Tapi kebiasaan kau lagi banyak. Kebiasaannya aku akan berpuasa dalam flight. Okay, yang part yang kau tak puasa sebab apa? Masa yang kau tak puasa tu? Kerana aku tak boleh tahan lagi. Aku rasa macam sudah tak tahan terlalu lama dah. Terlalu lama. Tenaga berkurang. Nyanyi ya, tenaga berkurang. Jadi kandungan gula pun makin rendah. Kandungan gula makin rendah. Boleh ni tak? Itu yang aku nak tunggu. Boleh cerita tak? Macam mana kau tahu simptom-simptom kau rasa kandungan gula kau dah rendah dalam badan?
sebelum tu kalau penonton tak tahu, kita orang dalam Jom Take Off ada buat fasting. Macam mana diet, adakah fasting pun sejenis diet, dan kita pula Jom Take Off juga ada merungkaikan sikit sebanyak apakah tindakan seorang pilot waktu berpuasa. Patutkah dia berpuasa ataupun tidak? Kita orang ada uraikan lah bab tu. So apa yang saya cakap ni mungkin akan berulang lah. Mungkin berulang. Ya. Ada satu lagu macam takkan terulang lagi. Siapa menyanyi? Oh, aku tahu lagu ulang sekali lagi je tiap hari. Sekali lagi. Bisikan manismu tadi ya. Adakah aku bermimpi? Adakah aku di syurga? Album Ulala tahun 1986. Atau mana dengar tu? Tapi agak menarik jugalah apa bila kita fikirkan okey apa cara apa dia punya apa waktu bekerja. Ada yang apa secara amnya ada yang mula bekerja kalau lapu diri pun biasanya boleh awal selepas subuh lah kalau macam dekat Malaysia ni. Lepas subuh atau bergantung pada flight jugalah. Okey. Kalau sebut soal lapu diri tu ada yang kita sebut lapu diri maknanya reporting time. Maknanya lapor diri. Waktu kita lapor diri kerja tu bergantung kepada waktu pelepasan kita, departure time kita pukul berapa. Ada yang orang kata awal 7, ada yang pukul 6. Kalau dulu ada pukul 4 yang flight. Ada Boeing 737 pergi ke Kota Kinabalu. Kalau pukul 4 flight tu kita kena datang airport sebelum pukul berapa? Sebelum pukul 2.45, 2.30 tu dah kena ada lah. Jadi memang kalau dari segi tu ia well before the sahur time lah. So korang ada pengalaman tak kalau sebelum tak adalah pengalaman menerbangkan penerbangan tu sewaktu puasa tak ada lah. Tapi kalau dapat kita terbangkan penerbangan tu macam kira agak seronok jugalah. Kira senang, kita dah masuk, kita dah take off, kita dah berada di paras ketinggian yang the cruising altitude, dan kita dah settle down. Kita dah settle down dengan kerja-kerja kritikal apa semua, kita cuma untuk monitor dan kita boleh fikir okey waktu makan waktu sahur waktu imsak akan datang apa semua. Jadi kita boleh bersedia lebih awal, dengan lebih tenang. Daripada waktu-waktu lain yang mana kita agak kadang-kadang terkucur-kucur jugalah. Kadang-kadang waktu imsak adalah setibanya waktu imsak tu, waktu subuh tu masuk, waktu tu lah reporting. Itu macam kira satu senario yang berlainan lah, kira senario berbeza-beza, jadi kita punya persediaan pun berbeza-beza jugalah. Ada Captain lebih kurang macam tu. Dia punya reporting time dia lebih kurang waktu subuh, waktu dekat Saudi memang apa rasa. Tapi pada aku benda tu tak ada isu sangat, makan je lah something nak dekat mungkin macam kalau kata reporting kau pukul 6 kata kan, tak payahlah kau pukul 6 macam 5.30 tu on the way, kau datanglah awal lagi ke tempat reporting tu, mungkin datang arrive sejam awal sebelum reporting ke, kau boleh makan relax kan, macam tak apa. Betul, bila masa reporting tu nak masuk waktu puasa dah, nak masuk fajar dah, ada kapten kau kata cepat niat, jangan lupa niat sekarang, niat nanti tak boleh puasa macam tu. Ada tak berlaku lah, even dekat Saudi tak berlaku, kat sini pun tak berlaku lah benda tu. Don't tell me what to do. Cuma tu lah kita dari segi reporting time tu pada aku pun macam adjust lah kan. Kau makan kadang tu pagi tu sahur kau lapar, kau sahur makan banyak. Bergantung je apa yang ada hari sebelumnya. Macam mana kau punya rutin dulu masa kerja dulu dengan sekarang ni, ada beza dengan dulu? Aku dah lama tak apply, so dah 2 tahun tak apply. Itu jawapan yang wajar sebenarnya. So sebelum tu aku ingat kalau sahur aku tak makan banyak sangat sahur, kadang tak lalu sangat. Kita tahun lepas ada terbang ke waktu Ramadan? Ada. Aku buat 4 sektor. Kalau mengikut fleet, bergantung kepada jenis kapal terbang yang satu airline gunakan. Yang fleet macam aku dengan kau terbang ni, banyak co-pilot yang baru. Jadi baru ni maknanya dia baru masuk dalam dunia airline ataupun aviation. So mungkin dia belum dapat flow tersebut.
Tapi kalau nak cakap betul-betul lah, macam kita nak 15 ke 20 tahun terbang ni pun sama je. Nak dapat ke flow tu? Oh, saya confirm akan sihat sepanjang hari ni. Tak juga kan. Sihat sakit ni. Dia macam tu lah. Ada orang kata ia bergantung kepada preparation ataupun persiapan kita lah sebelum tu. Kalau macam aku sendiri di malam sebelum ataupun kalau bangun pukul 4 pagi macam tu, aku akan pastikan aku minum air yang banyak lah. Ada this is a disputed punya habit. Ada orang kata sama aja, kau dalam within 2 jam tu kau tetap akan berkumuh balik lah, buangkan balik air yang kau minum secara banyak yang macam tak munasabah tu banyak. Tapi bagi aku itu tabiat lah yang aku buat masa sahur, minum air banyak. Walaupun dia berkumuh tu, tapi dia akan melalui satu proses pembersihan dalam badan juga, which is pimai-pimai balik ada benefit dia juga. Betul tak? Kau macam kau compare ke, kau macam hari ni kau minum 1 liter. So the next day punya sahur kau minum setengah liter kan. So tengok ataupun so the next day ke kau minum 200 ml ke apa, kau compare 3 hari tu mana kau rasa lagi comfortable ke, sama tak? Pernah tak kau buat comparison ke? Ini soalan yang bagus sebab soalan ni datang daripada engkau yang quite particular tentang diet dan pemakanan. Aku tak terfikir pasal 200 ml satu hari, 500 untuk 1 liter dan membandingkannya. Aku rasa tu idea yang bagus juga kalau nak compare. Benda ni sebab kalau sekiranya kau nak bangkang yang orang kata sama je tu, then kau buat sendiri lah. Eksperimen tengok macam mana betul tak sama yang dia katakan lah. Kau sendiri macam mana? Ada kira tak kau punya intake air satu hari yang kena habiskan dengan aku cakap kalau aku puasa, kalau puasa sunat ke apa kan, aku akan minum sahur minum banyak lah, sebanyak mungkin aku boleh, and then bila berbuka pun aku akan minum banyak daripada so sebanyak boleh tu ada dia punya nilai tak? Berapa banyak yang kau minum? Kau akan pastikan kau minum 2 liter tu 1.6 liter, kalau kau puasa pun 1.6 liter aku minum kat puasa. So tapi itulah bagi kata kau logik juga kalau orang tu kata sama je kan, sebab berapa banyak je badan kau boleh serap pun. So end up macam waste macam tu, maknanya tak masuk dalam darah kau pun, macam masuk terus keluar kan. So tak pasti lah dari segi yang aku tahu yang macam bila coach aku ajar, dia kata sehari kau kena minum this amount of liter. Sekiranya kau kena keluar kan, kau macam susah nak cari toilet semua, kau jangan minum banyak sangat lah. Tapi kau balik dari luar nanti kau macam kodor balik lah, kau minum balik, nak cover balik tu lah. Tapi logik lah yang macam kata kan, sejauh mana badan kita boleh menyerap. Dan memang kau nampak kan benda tu berlaku. Kalau kau minum 1.6 liter semasa sahur, lepas tu kau ada tendensi untuk lagi banyak lah. Banyak punggung kan. Mau 2-3 kali kencing ke lah. Betul. Lepas tu ada tak kau rasa macam keringan masa tu? Lepas ada 2-3 kali buang air. Tak seteruk kalau tak minum langsung. Jadi macam benefit dia lebih kepada minum lagi banyak. Kalau kau tak minum langsung memang kau dahaga gila kan. Kalau saya pun kurang-kurang minum lah. Kurang-kurang minum. Tak kisah berapa kuantiti. Tak kisah berapa. Kalau kita bangun pun realistiknya lah. Jadi kalau kita bangun pun kita tak adalah rasa macam kena togak 1 liter, tak adalah kan. Just minum kan. Macam sekadar minum, kata sekadar jamah. Kadang yang kita macam yang budak-budak baru belajar biasa pun tak apa, bangun jamah je apa semua. Yalah, kadang-kadang macam sekadar makan sekadar bagi jadi macam kalau air kita nak bagi nak menghidratkan badan. Macam setengah orang kata makan mungkin makan kurma 3 biji ke apa kan, just nak bagi good, nak nak kena mengenalkan gula, tak patut macam perkataan tu macam tak kena. Macam to introduce the body with the sugar to use for the day lah. Jadi macam sekadar tu lah, sekadar ada benda tu. So jadi tak kisah berapa banyak kita makan pun, kita badan ni ada dia intelligent lah. Untuk manage kita punya consumption lah. Memang lapar tu kadang-kadang ikut juga, kadang-kadang hunger pangs. Kita punya rasa lapar tu kadang-kadang bukannya exact lapar. Kadang yang ada orang yang lapar yang betul-betul yang lapar terketar, kira macam dia macam badan tu tengah dalam proses pertukaran gula daripada badan tu pada tenaga kan, ketar kan. Tu bergantung pada masing-masing kan. Kadang-kadang ada orang tu dia dah training, dia memang dah biasa.
dah biasa dengan keadaan badan macam tu. Jadi dia hunger pangs tu dia boleh dia boleh tahan. Dia boleh tahan apa semua. Ada orang yang tak biasa, tak biasa dengan mungkin rutin berpuasa biasa. Jadi mungkin dia ada macam tu hari Ramadan pertama kedua dalam dia tak buat puasa sunat. Dia buat puasa wajib apa semua kan. So jadi badan mengambil masa jugalah untuk adjust. Tak kisahlah berapa banyak kita makan ataupun minum masa kita tu. Tapi ada beza juga sama ada kamu makan atau tak makan. Sama ada sahur tak sahur. Apa jenis makanan yang korang selalu makan masa sahur untuk sebagai persiapan untuk puasa pada hari itu? Apa jenis makanan? Ada lain-lain punya ni ke, macam ada special food ke? Kalau orang luar tanya ada ke? Apa jenis makanan ni? Angkasawan kan ada special food yang macam buat gigi tu kan. Itu astronot angkasawan kan. Pilot ada macam makanan yang khusus lah yang korang pilih macam untuk menghadapi flight pada hari itu. Untuk menghadapi flight pada hari itu adalah special. Aku tak ada. Tak ada. Sebab dulu pun masa aku tak belajar pasal diet lagi. So aku macam hentam je. Mana aku tak agak nak makan yang berlebih malam tadi, aku makan je lah. Masa makan dah kenyang, stop lah. Semudah itulah. Tapi rasanya kalau ada pernah terdengar kot orang cakap kalau macam kalau nak makan yang kompleks karbohidrat, kompleks lah. Kalau simple karbohidrat dia senang cerna kan. Ada kompleks atau kau pilih makanan yang low GI lah. Low glycemic index. Yes. Boleh tahan gula tu slow. Kak boleh cerita ringkas yang low GI? Low GI apa yang kita patut tengok GI dan jenis makanan apa yang kita makanan yang GI tinggi rendah ni biasanya terdapat pada karbohidrat lah. Buah ada juga. Buah pun ada yang low GI, high GI. Aku tak ingat berapa. Apple antaranya low GI lah. Low lah. Sebenarnya badan kita tu, makanan tu bertukar ke gula tu semakin rendah. Makanan tu bertukar ke gula tu sangat slow. So bila kat slow kita kenyang tu tahan lama lah. Kalau yang macam ikut ke apa dia high GI. High GI cepat dia. Actually itu gula-gula ringkas. Kita ambil contoh lain roti putih. Okay. Roti putih biasa yang bukan roti yang whole grain ataupun whole meal. Tu high GI. So dia tukar ke gula tu cepat. Memang kau makan tu kau cepat bertenaga, tapi kau cepat lapar balik lah. Simple as that lah. Itu je. Jadi saranan kau untuk membiarkan makanan tu bertahan lama, contoh-contoh makanan ialah ambil nasi parboil, brown rice, basmati, nasi. Even banyak kalau kau beli beras dia tunjuk itu low GI. Cari yang low GI. Kalau yang roti pun kalau gardenia tu ambil yang purple paling ni lah. Paling rendah GI lah. Hijau dah okey lah sebenarnya. Purple whole grain. Whole meal dengan whole meal hijau. Itu hijau kan. Hijau tu rendah tapi tinggi sikit daripada yang purple. Tapi dari segi kalori lebih kurang je. Kalau nak segi pasal kau nak turun berat, naik berat ke apa, kau ambil 2 keping roti mana-mana tu pun lebih kurang dia punya kalori. So tak ada efek sangat, tapi dari segi ketahanan, tahan lama ni kalau breakfast tu kau ambil whole grain, kau mungkin boleh kenyang sampai lunch ke. So kalau kau nak sahur ambil lah roti-roti macam tu. Ataupun kau ambil beras yang parboil rice ke apa. So benda macam tu lah. Tapi sekarang sebab aku minum shake kan, aku dah tahu pasal shake semua tu. So my sahur is just one shake and like a tea dengan aku punya air aloe vera aku. Itu kalau kita buat makan daripada rumah boleh lah kan, kita ada pelbagai apa semua kan. Kalau macam kita nak makan, okey, kita tahu kita akan sahur di airport. Kita akan sahur di airport apa semua. Kita apa yang kita tak boleh bawa daripada rumah ke apa? Kau boleh rumah satu kan, kau boleh buat di rumah, tapi di same time kalau kat airport kau cari benda-benda equivalent. Normally susah nak dapat lah sebab airport dia jual benda-benda macam banyak junk food. Bergantung pada airport juga. Kadang-kadang ada airport yang bukan 24 hours macam baru buka. Kita je yang baru masuk office kan, airport ni semua tutup. Tak ada kedai Air Rahman baru buka. Dan kau ambil yang mungkin kau ambil carbs rendah, protein banyak. Maknanya kau kenyang. Sandwich lah kot boleh Sandwich okey lah. Rasanya macam best kita beli macam prek amonia. Prek amonia kita beli satu. So maknanya sandwich kan. Itu sahur dekat rumah dengan airport beza sangat ke sebenarnya? Pada korang beza sangat ke? Bergantung juga. Kalau airport tu jauh daripada rumah,
pergi contohlah, okey boleh lah mungkin bawa kopi siap-siapkan dalam tumbler ke apa semua kan. Atau kalau ada orang rumah yang thoughtful ke apa, kita bawa bekal apa. Of course lah bergantung pada permintaan kita lah kan. Kadang-kadang kita pun just macam simple je apalah, most of us pun simple je kan. Kadang-kadang pergi apa semua, makan apa yang ada lah kan. Although bear in mind yang kita tahu kita akan pakai banyak tenaga hari ni kan. Tapi kadang-kadang apa yang ada lah. Kadang-kadang buka kereta kau gula-gula lah. Kadang-kadang lah kan. Tapi apa betul juga, I mean you can prepare lah. Kita boleh bersedia awal-awal. I mean kurang-kurang macam tadi kita prepare cold sandwich ya. Cold sandwich I think Kalau aku yang dulu aku tak kisah benda ni. Aku macam apa dah aku ambil lah. Macam aku kalau persediaan buka puasa ataupun persediaan sahur, aku senang je dari aku kerja. Sebelum aku kahwin, apa yang family aku sediakan, mak aku sediakan bekal ke apa tu, itu dah makanan aku. dah bekal tu. Kuantiti berapa banyak, berapa sikit tu aku akan decide. Akan makan sikit ni dan sikit kemudian ataupun makan semua terus. Macam saranan adat dan mungkin agama lah. Berhenti sebelum kenyang. Kau memang akan habiskan lah nanti. Sudah ni kau akan habiskan lah bekal. Mesti kena habis bekal tu kau akan habiskan tak? Tak semestinya. Kadang-kadang macam dia bila mak kau bagi kan, kau macam rasa itu budaya Melayu kita lah. Tapi aku tak buat begitu lah. Aku pernah kau tak sekolah kan, aku pergi terpoyak tau. Pergi terpoyak. Lepas tu aku mana ada fridge kan dekat asrama. Takkan kalau pergi tiba nak pergi dia orang makan dia letak dalam fridge kan, takkan nak buat macam tu kan. So dia pergi terpoyak. Banyak kan. Lepas tu aku macam takut tak habis kan. Dan aku ratah terboyak tu, aku sampai pedas aku ini. Semua aku macam orang kata mak aku bagi best tu terboyak. Dia mati diri, jangan mati adat. Tak, dia macam bila mak kau bagi cat terpaksa habis juga. Bila mak kau bagi kan, kau macam sayang tak habiskan lah. Macam tu ada kau adik, kau bekal mak kau sediakan tu. So dari situ kita berbeza sikit lah. Nah, dari situ apa yang membezakannya adalah ilmu lah. Experience. Rasanya bukan. Sebenarnya boleh je pinjam fridge tu, minta je. Betul. Fridge dekat dining hall tu boleh minta je. Ada cara untuk menyimpan ataupun preserve bekalan makanan. Macam kita semua biasa pergi kan hotel apa semua, ada letak fridge. Kalau tak boleh letak fridge, ada yang minta hotel freezer semua tu. Adalah cara-cara dia orang buat tu. Tapi bagi aku tadi, kalau soal sahur ke, buka puasa ke, simple. Kalau bukan dalam kapal terbang, mak aku akan siapkan. Lepas aku kahwin, apa-apa yang wife aku siapkan, aku percaya itu yang paling baik. Maknanya yang aku makan. Dia akan surprise kau lah. Apa-apa. It will be a surprise lah. Surprise. Kau tak tahu lah. Birthday present. Kau tak surprise. You will never know lah what is in the box. Maknanya setiap kali kau nak pergi flight tu, okay, macam kau tak payah nak suruh kau buat apa lah. Dia akan surprise kau whichever dia Schrodinger's food lah. Surprise punya tu aku macam tak boleh. Aku macam sebab apa yang terdetik dalam kepala aku, bunyi surprise ni macam Kinder surprise lah. Surprise. Bukan Kinder surprise lah. Kinder surprise aku bagi. Kata malam sebelum malam tidur kan, dia kata, "Ayang esok nak makan apa sahur?" Ada juga begitu. Kau nak jawab, surprise ni. Itu aku tak pernah cakap begitu. Ada maksud aku surprise. Bukan sebab birthday tu lah. Aku yang surprise ni macam jenuh nak cari lilin semua nak letak. Aduh. So itulah nak ikut surprise. Kadang-kadang aku tak tahu apa ni masak. Kadang-kadang kita orang berbincang sebelum tu apa yang aku prefer ataupun apa yang lagi aku gemar. Ini ataupun ini. Macam quick fire question lah. Ataupun ini. Ataupun itu. So itulah apa yang persediaan kalau nak cakap yang korang tapau apa ke sebelum nak pergi flight. Itu dari segi itu aku begitulah.